rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemarin kita ada Sabtu, ada. Kemarin siapa? Tak usuk. Baqarah juga bukan? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, hari ini kuliah duha Ramadan, tadabbur surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Untuk pengetahuan kita bersama, surah dalam Al-Quran ni ada 114 surah, dan jumlah ayat di dalam setiap surah serta penjenamaan atau nama surah itu adalah daripada Nabi SAW, bukan para sahabat atau orang-orang yang selepas padanya. Dua, satu nama surah, dan yang kedua ialah berkaitan dengan jumlah ayat. Surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ada 286 ayat, surah yang paling panjang. Konten di dalam surah ni kebanyakannya adalah berkaitan dengan hukum hakam, dan kebanyakan hukum hakam ni turun apabila berada di Madinah. Kalau orang tanya kita, surah ni ada dua, satu nama dia Makki, satu surah dia nama Madani. Bukan maki orang. Awak Quran maki orang bukan. Makki maknanya dia turun dekat Mekah. Madani maknanya bukan nama kerajaan Madani tu kan. Atau lain ni Madani. Quran ni maknanya adalah yang dia turun di Madinah. Turun Madinah kita panggil Madani. Secara ijmal atau secara ringkasnya, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia turun dekat Mekah selama 13 tahun penurunan di Mekah, dia punya fokusnya adalah akhirat, fokusnya adalah nak menguatkan iman, cerita tentang akidah. Sebab awal-awal masuk Islam nak kena benteras dulu syirik, nak kena benteras dulu beberapa banyak-banyak benda tu, nak kena clarify benda tu. Maka kesemua surah-surah itu menjurus kepada hukum hakam, menjurus kepada apa nama dia adalah nak menguatkan akidah. Kalau kita tengok juzuk 30 sebagai contoh, start daripada amma yatasaalun anin naba'il azim, kebanyakannya surah Asy-Syams, surah Al-Qiyamah, surah-surah juzuk 29, juzuk 30 ni kebanyakannya dia adalah versi Makki. Sebab dia cerita pasal kiamat, nak mengukuhkan akidah, jangan sembah selain daripada Allah. Dia punya konten dia lebih kepada fokus akidah dan keimanan. Adapun bila akidah dah kemal, iman dah kemal, dah elok semua, bila mai ke Madinah, baru dia ada hukum hakam dia. Contoh, puasa juga disyariat kepada kita pada tahun kedua hijrah.
Ramai sahabat Nabi SAW yang masuk Islam di Mekah tak sempat berpuasa walaupun satu hari di bulan Ramadan, tetapi mereka ini diiktiraf sebagai ahli syurga Allah kerana ketika tu belum ada syariat. Maka surah Al-Baqarah ni dia ada banyak konsep-konsep, kita namakan dia sebagai hukum hakam, berkaitan dengan penyusuan, berkaitan dengan hukum talak, berkaitan dengan hukum cerai, berkaitan dengan hukum hakam orang yang haid dan nifas, berkaitan dengan hukum hakam pengharaman arak secara berperingkat dan seterusnya, diharamkan taui. Semua tu adalah asas dia daripada surah Al-Baqarah. Dan disebabkan surah Al-Baqarah ni merangkumi 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk suku, start daripada surah start daripada awal tadi tu sehingga sampai ke juzuk 3, lebih kurang beberapa muka surat, dan diakhiri dengan ayat yang kita baca selalu dalam tahlil, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dengan amanah rasul, dengan la yukallifullah. Kita akhir dengan 3 ayat tu. Dan surah Al-Baqarah ni ada beberapa kelebihan yang Nabi SAW ajak pada kita. Antaranya adalah kelebihan membaca surah Al-Baqarah yang sempat saya ready pada tuan-tuan dan perempuan ni adalah, yang pertama kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, jangan kamu jadikan rumah kamu ni macam kubur. Maksud jangan kamu jadikan rumah kamu ni macam kubur ni, maksud dia apa? Maksud dia ialah jangan biar rumah ni tak ada ibadat langsung, kosong, tak pernah sembahyang duha, tak pernah ada amalan-amalan berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan baik-baik ni semua, tak pernah ada langsung amalan kita buat ni. Nabi tak suka macam tu. Jangan biar rumah kosong. Rumah ni jadi macam panggung wayang, ada TV besar, ada subwoofer besar, gantung sini gantung sana, macam-macam ada. Tapi tak salah benda tu, tapi jangan tu saja ada rumah, tapi rumah ni versi ibadat, nak buat benda baik ni dia tak ada. Nabi tak mau macam tu. Jangan biar rumah hampa kosong. Rumah kena ada juga. Walaupun anak-anak rajin tengok TV, kartun dan sebagainya, kita kena selang-selang buka-buka juga kat mereka ni benda-benda berkaitan dengan agama. Terutamanya ada waktu kita semayang, ada waktu kita kat rumah kita ni kita buat baca Quran dan sebagainya. Kalau boleh, saya selalu habaq rumah kita create dekat rumah kita ni satu sudut, yang sudut tu dia macam surau untuk rumah kita lah. Jadi kita nak sembahyang duha, sembahyang situ, nak baca Quran, sembahyang situ. Tengok kemampuan ruang dalam rumah kita. Ada orang rumah dia besar, ada bilik khas. Saya pergi ceramah di Johor, ada seorang orang kaya tu, saat ni lah, lebih kurang rumah dia lebih kurang besar masjid ni, dia buat asing surau. Surau tu dia buat asing. Dalam rumah dia ada surau lengkap ni. Siap ada orang main mengaji, budak-budak taman tu boleh main mengaji. Tu kemampuan dia. Kami 42,000 ya Ustaz, kami nak menapas pun tak ada tempat. Contoh lah. Tak apa, kita bawa sejadah, kita semayang selalu kat situ. Semayang duha ke, semayang fardu ke, semayang tentu lokasi yang sama je, ulang-ulang. Benda tu bagus. Benda tu dia sangat elok dan sangat bagus. Kalau tuan-tuan tengok beberapa kisah-kisah sejarah dalam Islam, kita tengok para anbiya alaihi salatu wassalam, termasuk dengan salafus soleh, mereka ada ruang untuk ibadat dalam rumah mereka yang khusus. Dulu masa Imam Ahmad bin Hanbal ada sedikit kontroversi dengan khalifah berkaitan adakah Quran itu kalam Allah ataupun adakah Quran itu adalah makhluk. Siapa yang kata dia tu adalah kalam Allah yang qadim, maka khalifah ketika tu akan ambil tindakan.
sebab dia kata Quran tu makhluk. Dia nak Imam Ahmad bin Hanbal bagi fatwa macam tu. Imam Asy-Syafi'i dia ada zaman tu, tapi dia pakai trik dia sikit. Dia kata apa? Dia kata Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua ni adalah makhluk Allah. Padahal maksud dia tu bukan kata kat Quran. Maksud dia kata kat jari dia tu. Dia trik, dia scam balik daripada tu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tak, dia tetap tak kira hang nak belasah aku ke, aku memang takkan berganjaknya. Dia ulama yang tegas. Polis masuk dalam rumah dia, dalam investigation, dalam depa nak buat penyiasatan, terajang pintu rumah dia masuk. Depa masuk dengan kasut-kasut rumah dia. Dia kata kat depa, hampa nak jalan kat rumah aku, hampa punya pasal dengan kasut semua. Hampa nak buat taftish, macam pemeriksaan boleh. Tapi ada sudut di hujung kanan rumah aku ni, jangan jalan pakai kasut. Kerana di situ aku mengaji dan khatamkan Quran 7,000 kali di situ. Maknanya ada satu sudut untuk dia, bila dia mengaji dia pergi situ, bila dia semayang dia pergi situ. Itu nama dia sangat baik dan bagus. Tak apalah, nanti pelan-pelan kita create dekat rumah kita satu tempat untuk buat. Dan yang nombor 2, kelebihan surah Al-Baqarah ni apa dia? Syaitan dia tak akan masuk di dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Rumah kita ada gangguan, atau rumah kita tak ada gangguan, kita baca Al-Baqarah, syaitan akan lari keluar daripada rumah. Dia macam ada special protection yang Allah jaga. Syaitan dia tak akan masuk. Syaitan ni termasuklah segala makneka jin, segala makneka dia punya segala semua benda tu. Jin dengan syaitan dia tak akan masuk dalam rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Sama ada kita sendiri baca, atau kita panggil budak-budak tahfiz mai baca, atau kita panggil jiran, pakcik, adik ipar, kakak ipar kita mai baca, atau dibacakan, maknanya pasang CD ke, pasang tape ke, buka YouTube ke, bacaan tu dilaungkan atau dibacakan di rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan pelihara rumah tersebut daripada perkara-perkara yang tidak elok. Kebanyakan orang yang apabila dia kena gangguan-gangguan dan sebagainya, maka elok kita ni mengambil langkah permulaan dengan membaca surah Al-Baqarah. Atau rumah tu kita tak duduk selalu, ustaz. Kami sekali-sekala je kami pergi rumah tu, bila-bila sekali. Sebab ujung minggu Sabtu Ahad rumah kami tu digopeng, saya baru beli. Sebab saya dapat loan lah apa-apa, saya nak beli. Tapi jauh, bila-bila 2 bulan sekali kami pergi. Bila kita masuk dalam rumah tu, kita tak duduk lama, duduk sat je. Pagi pi, petang kita balik. Maka perlu tak kami baca surah Al-Baqarah secara sempurna? Kalau dalam versi yang pendek macam tu, boleh baca ayat juga dalam surah Al-Baqarah, ayat yang mukhtarah, ayat terpilih. Ayat apa? Ayatul Kursi. Dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Yang tu semua tu adalah ayat-ayat yang paling hebat sekali yang ada dalam surah Al-Baqarah. Maka syaitan ni dia tak akan takut apa-apa pun selain daripada ayat Al-Quran. Adapun menjadikan ikan puyuh gantung di rumah, pernah jumpa? Dia bergantung ikan puyuh. Dia kata buah ikan puyuh syaitan tak main. Saya pun duk fikir kok, syaitan mana macam tak apa cerdik ingat tu. Dia syaitan ikan puyuh dia tak layan. Mampu ya ikan puyuh, Pak Arab bukan ada ikan puyuh. Nigeria cari mana ikan puyuh? Kita yang ada. Habis semua syaitan pergi Nigeria, Jamaica. Tak ada begitu. Baca Al-Quran. Buah cermin ada, buah ladam kuda. Banyak orang tuan-tuan pergi tengok dia buah ladam kuda. Saya tak tahu. Saya tanya rumah hang race horse ke apa? Dia tahu tak? Tak tahu tak? Depa dia dulu mah tok-tok wan depa buat, kami tak tahu apa. Tak lewat begitu. Pi panjat, pi buka ladang kuda tu.
Tak payah boh. Ladang kuda atas pada bismillah. 2024 dah kot. Takkan benda basic macam tu orang duk buat melatah ke tu. Jangan. Pergi balik buang. Kalau dia kata syaitan tak masuk, ranjau. Ada orang buat cermin. Orang Cina dia buat cermin. Sebab hantu bila main rumah, dia tengok muka, dia tengok dia berhuduh. Dia kata, Allah, huduh aku, biar aku pergi facial dulu. Bagi muka kemas sikit, baru aku main. Katanya hantu, bagi fahaman orang lain. Jadi kita tak payahlah ikut fahaman dia. Itu keyakinan dan itu keyakinan dia, itu kefahaman dia. Kita tak payah ikut perangai pelik tu. Kita baca Al-Baqarah sahaja. Dia paling mudah sekali lah. Macam tu. Dan lagi kata Imam Syekh Al-Mubarakfuri, maksud rumah dia dikubur tu adalah kosong daripada zikrullah, taat pada Allah, dan menjadikan seperti kubur atau seperti orang mati. Macam saya abang tadilah, jangan biar kosong macam tu. Nombor 2, kata Nabi SAW, innaman qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada waktu malam, cukup baginya bagi semua keadaan. Cukup baginya, maknanya sebelum tidur waktu malam baca 2 ayat last. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kita baca kan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 2 ayat tu dia baca. Siapa baca 2 ayat tu, kafatahu, cukuplah untuk dia. Apa maksud cukup di sini? Cukup di sini bermakna Allah akan buat 2 benda. 1, cukup untuk menggantikan qiyamul lail untuk dia. Katalah dia tu tak sempat untuk bangun, kata Imam Nawawi, cukup bagi mendirikan qiyamul lail pada malam tersebut, dan Allah pelihara daripada keburukan syaitan, daripada kebinasaannya. Kalaulah kita tak sempat untuk bangun qiyam di waktu malam, tetapi malam tu kita telah membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, dia mencukupkan kekurangan yang kita baca tu. Kalau kita bangun dapat pahala original lah. Yang ni dia macam photostat dia pahala tu. Dapat. Cukup untuk dia. Tapi dia tak sama kelebihan orang bangkit tu lah. Paling kurang dia ada backup vokal dia untuk dapat benda tu. Yang nombor 2, Allah pelihara rumah dia daripada sebarang keburukan. Apa kata Imam Nawawi? Sebarang keburukan syaitan dan kebinasaan. Apa saja benda, katalah rumah tu penyangak nak main, penyamun tarbus malam tu dia nak main rumah kita, Allah akan pelihara. Contoh, dia nak main rumah kita, betul-betul dia nak masuk rumah dia, polis ronda dengan kereta malam-malam saja gitu. Depa tengok polis, depa seriau, depa pun belah. Atau apa-apalah benda menyebabkan dia tak boleh buat. Keburukan syaitan ni termasuk juga dengan sihir, santau, buat naya orang, pedajai orang, apa-apalah jenis macam buat naya macam ni, semua tu adalah asal daripada perbuatan syaitan. Maka orang yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, maka Allah pelihara ayat-ayat rumah dia tu daripada berlaku sebarang musibah. Jadi sangat elok kita baca ayat Al-Baqarah apabila kita baru masuk dalam rumah. Bila kita awal masuk dalam rumah, kita baca surah Al-Baqarah dalam rumah tu. Dan tiap-tiap hari kita nak tidur waktu malam, tak kiralah rumah baru ke rumah lama ke, kita baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah.
Semua tu yang tadi hadis riwayat Imam Muslim, yang kedua yang 2 ayat tu hadis riwayat Imam Bukhari. Dan tuan-tuan, di dalam surah Al-Baqarah ni ada lebih kurang 7 cerita yang menarik yang Allah cerita dalam Quran. 7 kisah yang sangat menarik. Saya bagi ringkasan pada 7 kisah tersebut. Yang pertama adalah kisah apa yang berlaku kepada Nabi Allah Adam AS dengan isterinya Sayyidatina Hawa, dan ketika itu juga ada gangguan daripada syaitan. Ketika Allah cipta Nabi Adam AS, ketika Allah cipta Nabi Allah Adam AS, Allah suruh dan arahkan semuanya sujud kepada apa nama dia, Adam alaihissalam. Tetapi syaitan dia tak mau sujud. Dia rasa diri dia hebat dan bagus, dia tak mau sujud. Maka Allah keluarkan dia daripada syurga. Adapun isu yang timbul, ustaz, syurga tu syurga betul ke? Atau syurga yang dalam set aja? Maknanya untuk lakonan masa tu je, peristiwa tu je, create satu syurga khas. Jadi peristiwa tu jadi, syurga tu jadi burn. Ataupun memang ada 2 syurga? Ya, ada 2 pandangan ulama. Adakah betul syurga di situ? Ulama yang pertama menyebut ya, ada syurga sungguh. Sekarang ni ada dah. Sebab banyak hadis yang Nabi SAW sebut, contoh dalam peristiwa Ramadan ini syurga akan dihias. Malaikat tanya, sebab apa syurga hias ni? Syurga hias sebab Ramadan nak mai. Maknanya syurga dah ada. Yang nombor 2, dalil dia apa dia? Nabi SAW pi naik Isra' dan Mi'raj. Nabi lihat suasana syurga dan neraka. Dan yang ketiga, kisah Nabi Adam tu sendiri. Ada orang kata pula, ulama bahas pula, kalau dia syurga betul, syurga tak boleh keluar dah. Sebab apa Nabi Adam dia keluar daripada syurga pula? Dia kena halau daripada syurga. Bukan syurga masuk tak keluar dah ke? Syurga yang masuk tak keluar dah tu adalah syurga yang orang buat amal soleh di dunia, baru dia masuk, baru dia tak boleh keluar. Adapun syurga yang didiami oleh Nabi Allah Adam AS tu, ketika tu tak ada lagi hukum hakam syariat, taklif syarak semua tak ada. Dia panjang, dia melerek-lerek lah perbahasan ulama, hujah A, hujah B dan sebagainya. Kesimpulan dia, pernah merasai syurga, nikmat, seronok, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala hasil godaan daripada syaitan sebab dia dengki. Kesimpulan kisah pertama maknanya apa? Maknanya dengki itu adalah sifat yang sangat tidak baik. Dengkilah dosa pertama yang berlaku kat langit. Kerana dengki itulah syaitan iri hati, dia tak mau Nabi Adam AS menikmati keseronokan dalam syurga, dia ranjau. Timbul pula soalan, bolehkah Nabi-Nabi buat salah? Adakah Nabi Adam tu boleh dikira sebagai melanggar perintah Allah? Ulama jawab tak, Nabi-Nabi dia tak ni. Sebab blueprint perjalanan tu memang ada. Nabi akan turun ke dunia. Sebab Allah dah habaq dah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat kat dunia ni khalifah. Flow dia memang macam tu. Nabi Adam dia akan makan buah, dia akan turun mai, dia akan jadi khalifah, anak pinak akan beranak di dunia. Dan ada ayat pula, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah cipta langit, hidup dan mati, nak tengok siapa yang terbaik amalannya. Apa kita nak definisi ayat ni kalau orang ada dalam syurga? Tak ada amal soleh. Maka ulama kata itu bukan salah Nabi Adam, tak. Itu memang perancangan Allah nak bagi manusia mai ke muka bumi. Cuma susur galur dia, perjalanan dia, dia macam tu flow dia. Kesimpulan dia, Nabi-Nabi ni tak boleh irtikab bil ma'asi, tak boleh terlibat dengan salah dosa ataupun benda yang melanggar perintah Allah. Nabi bila kita cakap, dia tak boleh buat salah.
Dia tak boleh terlibat dengan kesilapan dan kesalahan. Tak boleh buat dosa lah. Sama ada sebelum atau selepas jadi Nabi, dia tak ada satu benda yang kesalahan dosa yang dibuat. Itu ringkasan kisah pertama. Kisah kedua yang ada adalah Nabi Musa dengan kisah Al-Baqarah tu sendiri. Kalau tuan-tuan tengok, setiap nama surah tu dia ada sempena. Al-Baqarah ada cerita Al-Baqarah dalam tu. Ali Imran ada cerita Ali Imran, keluarga Nabi Allah, tok Nabi Allah Musa alaihissalam. Nama dia Imran. Imran ni siapa? Sekali kita cerita kesempatan yang kedua. An-Nisa ada cerita, Maidah pasal makanan halal haram, Al-An'am pasal binatang, A'raf cerita pasal orang duduk dalam syurga. Maksudnya tema yang dipilih menjadi tajuk adalah salah satu daripada konten yang ada dalam Quran. Jadi Al-Baqarah ni apa kisah dia? Zaman Nabi Musa alaihissalam berlaku satu konflik pembunuhan. Dan siapa pun tak tahu siapa yang telah membunuh brother tadi tu. Brother tadi tu dia mati saja macam tu je, dan orang tak tahu dia mati sebab apa. Maka untuk selesaikan masalah atau isu berkaitan dengan kematian tadi tu, Allah Subhanahu wa taala arahkan siapa? Arahkan Nabi Allah Musa alaihissalam bagi tahu dekat Bani Israel pi cari satu lembu. Lembu tu ada kriteria dia. Lembu yang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Akhirnya dapat lembu tu disebelah, diambil sebahagian daripada daging bahagian paha dan diletakkan atau dipukul pada mayat tadi tu. Mayat tadi bangkit dan dia bagi tahu kronologi siapa bunuh dia, bagaimana peristiwa pembunuhan berlaku, kemudian dia mati balik. Jadi orang yang bunuh tadi tu dia hadapkan ke mahkamah dan Nabi Musa buat satu keputusan yang baik tentang dia tu. Itu nama dia adalah kisah Al-Baqarah, kisah Al-Baqarah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kisah Harut dan Marut, yang mereka ini menjadi sebab dan punca kepada perjuangan syaitan untuk memisahkan suami dan isteri. Kemudian kita ada kisah juga berkaitan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membina batu asas Kaabah. Dia dengan anak dia buat Kaabah, batu asas Kaabah. Ada juga kisah berkaitan dengan tu. Dan juga ada kisah perubahan arah kiblat. Asal kita ni kiblat kita dekat mana? Dekat Palestin. Berapa lama asal kiblat kita di Palestin? Kiblat kita di Palestin tu ada lebih kurang 16 atau 17 16 atau 17 minggu, bukan bulan. 16 atau 17 bulan kita menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tapi Nabi tak minat sangat menghadap Baitul Maqdis sebab geng-geng Yahudi duk macam camdek Nabi lah. Dia kata agama baru sembang. Tapi muka tak lah macam kita juga. Tak payah buat agama baru lah, buat kemas ingat. Hampa pun tak tahu nak tala tak mana, main cari macam kami juga. Maka Nabi tak minat perangai ke tu. Maka masa Nabi semayang, Nabi suka tengok atas. Semayang tengok atas. Tapi berkala, seminggu sekali, seminggu 2 kali Nabi tengok. Nabi tak paksa Allah ubah, tapi Nabi macam mengharap kok-koklah Jibril mai, kok-koklah Jibril mai. Jibril alaihissalam betul-betul dia mai. Masa tu tengah sembahyang Zuhur, turun mai arahan. Ketika rukuk, Nabi SAW dapat arahan ubah arah kiblat. Di rukuk tu lah juga ubah ke mana? Ubah ke arah yang nama dia adalah Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Haram. Kekallah sampai ke hari ini. Sebab tu kita kata kiblat pertama umat Islam, dia ada sentimental value. Semua tu berasal daripada peristiwa yang nama dia adalah Tahwilul Qiblah. Bila berlaku? Dalam bulan Syaban. Saya sangat jarang, hampir tak pernah masjid mana pun di dalam Malaysia ni
buat ceramah atau forum peristiwa yang besar, padahal dia sama level Isra Mi'raj, dia sama level dengan hijrah, dia sama level dengan maulid, tapi seolah-olah peristiwa ni dia macam jadi tertutup dan orang macam tak layan sangat. InsyaAllah tahun depan Masjid At-Taqwa kita insyaAllah akan buat satu ceramah khas berkaitan dengan peristiwa tahwilul qiblah. Orang mesti tanya, ni tahwil kiblah ni apa pula ni? Hampa nak buat kiblat baru kat masjid ke? Dia tak tahu, dia reka cerita. Itu peristiwa yang ada. Ada lagi peristiwa yang ada, nama dia adalah peristiwa Talut dan Jalut. Macam mana nak tahu ringkasan? Talut tu nama dia, Talut tu bagus, Jalut tu jahat. Ja tu tuan-tuan ingat, ja tu Jalut, ja tu jahat. Di zaman Nabi Allah, zaman Bani Israel, Bani Israel, Nabi tu nama dia Izkil, satu Nabi hidup zaman tu. Ketika tu geng-geng Bani Israel menghadapi serangan dan gangguan daripada seorang macam besar badan dia, bodybuilder, kuat, hebat, tinggi, sasa, nama dia Jalut. Jalut ni dia terketak-ketak nak perang dengan mereka ni. Cuma geng-geng Bani Israel, mereka tak ada nama dia adalah, tak ada satu leader nak pimpin mereka. Mereka jumpa Nabi zaman tu, mereka kata, boleh tak doa ke Allah bagi leadership ni dekat siapa-siapa di kalangan kami, sebab kami nak follow lah kat dia. Maka Allah pilih seorang lelaki yang kerja dia petani, miskin, biasa, low profile, jadi Nabi. Jadi Bani Israel mereka tak puas hati. Mereka kata, pahai dia ni pula, dia ni apa ni, duk jual beras ya, duk buat teruk pula, dia ni jual gandum ya, jadi petani ya. Mereka tak suka. Maka mereka kata dekat Nabi tu, kalau betul dia ni adalah Nabi, apa bukti dia? Maka Allah Ta'ala sebut, kalau betul dia ni Nabi, aku nak beritahu kat hangpa, sebentar lagi akan datang tabut. Tabut tu peti, fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Peti tu adalah peti ketenangan. Dalam peti tu macam dia ada, kalau hampa bawa pergi perang, peti tu mana-mana hampa letak ya, hampa tak akan cempera bila perang. Dan nombor dua, dalam tu ada mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dalam tu ada beberapa peninggalan Nabi Musa. Ada serban, ada tongkat, ada kasut Nabi Harun, Nabi Musa, semua dalam tu ada banyak benda. Dalam duk cakap, betul-betul peti tu mai. Dan bila mereka buka, betul semua benda tu duk ada dalam tu. Okeylah, mereka kata kami accept lah, boleh lah, no choice lah. Talut pun talut lah, buat macam mana? Maka mereka pun pergi perang, beribu orang. Perang musim panas, perjalanan yang panjang. Talut ni bagi tahu kat mereka, dia bagi tahu lah kat mereka, nanti sekali kita jumpa ayak. Sekali kita akan jumpa ayak. Siapa minum lebih pada satu cebok tangan, hampa jangan follow aku dah, tak boleh ikut aku dah. Basuh muka boleh, ambil satu cedok ayak tu, minum. Tu je boleh. Kalau minum lebih, tak boleh ikut. Mereka pun diam sampai-sampai satu mata ayak macam sungai kecil. Mereka kata, Talut apa Talut, ambil belah lah Talut, kami yang dahaga mah. Hang sembang, mereka pergi lompat layak tu, mereka kuat lentang lah, renang berirama lah apa semua. Maka mereka duduk situ, lepas tu mereka kata malas. Mereka kata tak payahlah perang Jalut mah, merepek lah Jalut dengan besar mah, kita dengan apa, makanan tak cukup, dah kedarah ayak tak boleh. Mereka belah gitu je. Yang follow 313 orang sahaja. Dalam 313 tu ada Nabi Daud. Masa tu Nabi Daud ni dia kecil lagi. Dia staff, salah seorang daripada anggota tentera yang ada dalam Talut, nama dia Nabi Daud AS.
Bila berhadapan dengan tu, maka Nabi Daud alaihissalam ambil batu. Masa tu Nabi Daud pun tak apa sihat. Dia pun macam badan pun macam kuning-kuning pucat, makan tak, budak kecil, dia tak apa sihat. Maka dulu bila nak fight tu, dia muka bertemu muka. Hang dengan aku duduk di situ. Kena hantar wakil. Hampa gerombolan hampa, ni tim kami. Okey, hantar seorang yang paling power sekali duduk depan. Hantar paling power duduk depan. Kita fight 2 orang. Menang kalah, lepas tu baru kita masuk macam tu. Dulu fight ke tu. Jalut berdiri. Jalut tanya ada siapa berani tak? Mai. Sembang hampa. 313. Lawan dengan Jalut tengok pun melangit ke tu. Maka Nabi Daud alaihissalam keluar. Tolut tanya kat dia, wahai Daud, bolehkah kamu? Dengan izin Allah, Nabi Daud ambil batu, lempak kepala Jalut. Jadilah Jalut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bukan habis ceramah pun tak habis lagi. Habislah riwayat si Jalut tadi tu. Banyaklah pengajaran dia. Nak tengok siapa yang beriman, siapa yang ikut cakap Allah. Jumlah sikit tak menjamin kejayaan. Dia walaupun mereka banyak, mereka kuat, keyakinan pada Allah tu yang menyebabkan kemenangan. Tu nama dia kisah Jalut dan Tolut. Kemudian kisah lagi dalam Al-Baqarah, nama dia adalah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Namrud. Namrud ni dia adalah watak jahat dalam cerita Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cebisan kisah tu adalah berkaitan dengan perbualan Nabi Ibrahim dan Namrud laknatullah. Namrud kata, Nabi Ibrahim kata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan aku hebat. Tuhan aku boleh hidup dan boleh bagi mati orang. Tuhan aku sangat berkuasa. Namrud kata, aku power juga, aku boleh buat. Dia panggil 2 orang. Seorang dibunuh, seorang dibiak. Aku pun boleh bagi mati dan bagi hidup. Dia sembang kemas. Orang yang sama, Allah boleh bagi hidup dan bagi mati, bagi hidup, bagi mati. Orang yang sama. Ni 2 orang. Memanglah sembang apa, tak apa serdik ke tu. Maka Nabi Ibrahim bawa keluar hujah yang kedua. Allah Tuhan aku yang keluarkan matahari daripada timur ke barat. Allah boleh ubah. Nak timur barat, barat timur, Allah boleh buat. Hang boleh buat tak? Allah kata, fabuhital ladzi kafar. Maka ternganga-lah si kafir tersebut, kerana dia tak boleh buat. Matahari mana yang boleh buat? Allah Tuhan aku, dia boleh buat semua benda. Maka di situ berlaku kehebatan, cebisan, dialog, perbahasan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah juga ada cerita berkaitan Nabi Ibrahim nak membina keyakinan. Sebab Nabi Ibrahim tanya, wahai Allah, bagaimana engkau hidupkan orang yang telah mati? Maka Allah arahkan Nabi Ibrahim pergi cari 4 ekor burung. Kemudian sembelih burung tu, cincang burung tu, cincang kecil-kecil, dagingnya semua kecil, gaul macam orang buat kebab tu, campur semua. Pi dekat 4 gunung, bukit, naik di atas, pergi letak. Sebahagian daging yang telah dihancur, bunuh apa semua tu, dah sembelih semua tu, letak di 4 gunung yang berlainan. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian hang panggil 4 ekor burung tu. Burung pertama, burung kedua, burung ketiga, burung 4, mai sini. Hang akan tengok bagaimana burung tadi yang duduk di puncak gunung yang dah mati, dah tercampur-campur dah, dia akan aku create depan mata hang. Burung tu dia akan mai balik, 4 burung tu dia akan mai balik ke hang. Demikian kuasa dan hebat aku, boleh hidup dan mematikan, nama dia manusia. Hidup dan mematikan manusia. Macam itulah esok ke akhirat Allah cerita. Kemudian ada lagi keyakinan tentang akhirat, ada juga kisah Nabi Allah Uzair alaihissalam.
Kisah Nabi Uzair ada dalam Al-Baqarah. Nabi Uzair alaihissalam dia jalan. Dia naik atas kaldai. Dia bawa makanan yang fresh bake punya makanan yang baru dimasak ni, dia gantung dekat tempat unta dia tu, dia jalan. Masa dia jalan, dia lalui satu kawasan yang orang semua mati, macam kampung yang ditinggalkan lama, ada binatang tinggal tulang, kepala lembu, macam itulah. Jadi macam kampung yang lama orang tak guna, macam tu, macam menakutkan gitulah, macam scary kawasan dia. Maka Nabi Uzair alaihissalam dia tanya dekat Allah, ya Allah, macam manalah Allah nak hidup balik semua binatang-binatang manusia yang mati ni noh? Dia ingat di hati dia. Maka bila dia sampai dalam perjalanan, dia ikat kaldai dia, letih, dia tidur. Berapa lama dia tidur? Dia tidur 100 tahun. Sama ayat dia bunyi, qala kam labith, qala labithtu yawman aw ba'da yawm, qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Hang tidur 100 tahun. Perhatikan kaldai yang kamu bawa tadi, himar tadi tu, kami akan jadikan dia sebagai tanda kekuasaan kami pada manusia. Apa dia? Kaldai dia tadi tu reput dah, hancur dah, tinggal belen tulang-tulang macam tu je. Ya Allah, kaldai aku dah hancur dah. Kemudian Allah kata, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Tengok makanan hang, pegang tengok makanan hang. Yalah ya Allah, makanan ni tak basi, masih panas lagi. 100 tahun kaldai hancur, makanan duk panas lagi. Kiranya detik masa ni atas kaldai ada masa bergerak. Atas makanan Allah buat macam satu penghadang. Atas makanan jam kunci, jam tak bergerak. Semua dunia tukar atas jam ni, tang ni, makanan tu, kawasan tu dia tak bergerak, dia tak makan masa. Hebat Allah buat. Dia kerah tang tu je. Bila dia pegang, ya Allah, panas lagi. Tengok Uzair, hang tengok depan mata hang apa aku buat. Depan mata Nabi Uzair ni apa jadi? Tanah tadi bergabung depan mata dia. Jadi tulang, jadi daging, cantum balik bulu-bulu dia kaldai tu, zrak, dia hidup balik. Bunyi kaldai pula depan mata dia. Ya Allah, hebatnya Allah buat kat depan dia, nak bagi keyakinan penuh pada Nabi Uzair, kata dia adalah orang yang sangat hebat. Uzair ni tuan-tuan dianggap anak Tuhan oleh orang Yahudi. Uzair ni dianggap anak Tuhan oleh orang Yahudi sebab dia hilang 100 tahun tak jumpa. Bila dia sedar, dia jalan balik kampung dia. Sampai kat kampung dia, dia kata ke orang, wahai orang kampung, aku ni Uzair. Depa kata, sembang Uzair apa? Uzair ni Tok Wan kami dengan Toma dengan Topa duk cerita kat kami. Tok Wan kami selalu cerita pasal Uzair. Uzair pun duk ada dalam buku sejarah dah jam 4 dah masuk dah. Orang dah buat sejarah dah. Ada museum cerita pasal dia semua. Dia ni main cerita macam kita tiba-tiba hantuah main habaq saya hantuah. Kita kata agak-agak nak habaq hantuah. Tapi dia Nabi, dia habaq dia Uzair. Depa kedai kopi jadi kecoh grup WhatsApp jadi kecoh Depa tangkap gambar, depa kata Uzair mai. Orang-orang tua zaman tu masih hidup lagi. Jenis umur 90, geng-geng legend ni. Geng-geng hak jenis balut rokok daun ni. Tak ada pun dia, tak ada temakau pun dia saja buat syok-syok gitu ya. Jenis tu duk ada lagi. Depa pergi jumpa. Tok Wan, ada orang mai dia kata dia Nabi Uzair. Tok Wan kata Nabi Uzair. Mustahil. Mai sini aku nak tengok dia. Nabi Uzair mai. Depa kata hang ni Uzair ke? Itu betul. Kalau hang Uzair, hang beritahu aku satu benda yang penting. Apa dia? Uzair hafal Taurat.
Uzair dia hafal Taurat. Hang baitau kat aku Taurat. Uzair alaihissalam baca Taurat daripada awal sampai sudah. Tenganga pakcik tadi tu, jatuh rokok daun. Kopi depan pun terkejut, tak ada minum. Dia kata, inilah Uzair betul. Dalam keadaan gigi lupa pakai poliden ni. Sebab dia lama kan. Dia kata, betul inilah Uzair. Tuan-tuan balik rumah, buka Quran, surah Taubah juzuk 10, Allah kata apa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara Masih ibnullah. Dan berkata orang Masih Kristian tu, Isa itu adalah anak Allah. Uzair bagi orang Yahudi dia macam figure lah. Sebab dia kata, mati lama boleh hidup balik, boleh ingat pula Taurat ni, lain ni macam anak Tuhan lah ni. Sebab tu dia hebat. Mereka macam tu, Yahudi. Tu nama cerita apa? Cerita Nabi Allah Uzair alaihissalam. Bila kita baca Al-Quran surah Al-Baqarah, kita akan jumpa kisah-kisah ni. Qisatu Ibrahim wa ahya al-mauta, qisatu allazi marra ala qaryah ma ya fi tasdiqin khabar wahyi bil ba'ts. Okey. Itu kisah berkaitan Al-Baqarah. Sebelah dah Ali Imran 2.5 balik rumah. Tak apa, saya cerita ringkasan. Ali Imran ni pun juga dia masuk dalam 7 surah yang panjang. Sab'un tuwal nama dia. Dia adalah surah yang panjang-panjang betul lah. 200 ayat ada dalam tu. Banyak kisah. Imran ni, tuan-tuan tahu siapa? Imran ni adalah bapa kepada Nabi, bapa kepada Maryam. Maryam tu siapa? Maryam tu adalah mak Nabi Allah Isa alaihissalam. Mak Nabi Isa nama Maryam. Mak Maryam nama Hannah. Nama Hannah. Bapa Maryam nama Imran. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang putih dia banyak nama Hannah. Henna dia pun. Bukan henna inai tu. Tu India punya. Hannah. Sebab apa dia babu nama Hannah? Pelik lah depa ni. Hannah sebab Hannah tu mak kepada, kalau fahaman depa, mak kepada Mary. Mak kepada Mary adalah Hannah. Taklah aku tak tahu sebut macam mana Hannah tu. Anak saya sulung nama Hannah Sofia. Masa saya baca, masa duk mengaji tu baca tafsir je. Oh, sedap agak nama ni. Apa nama Hannah? Dia tu nama dia siapa? Nama dia adalah bapa dia lah. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Imran ni bapa kepada Maryam lah. Kira tok wan Nabi Isa lah. Tok wan Nabi Isa belah mak. Tuan-tuan tengok lah, Islam ni ada 2 surah yang bukanlah meraihkan Kristian. Maknanya Maryam tak ada surah nama mak Nabi, tak ada. Surah nama mak Nabi Isa ada di situ, Maryam. Tak ada surah cerita pasal tok Nabi, tak ada. Cerita tok Nabi Isa ada apa dia? Itu nama dia Imran, surah Ali Imran. Bahkan Allah puji, Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Adam wa Nuh, Nabi Nuh, wa ala Imran, wa Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dengan keluarga Imran. Aku pilih. Maknanya mereka special edition, bukan saja-saja. Allah meraihkan. Kalau tuan-tuan baca surah Ali Imran ni, dia banyak kisah berkaitan dengan Isa alaihissalam berdebat, berhujah dengan Bani Israel supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan perhati dalam Quran ni, dia ada banyak cerita. Kisah dia banyak sangat. Sebab apa ada banyak cerita? Kerana cerita ni
Dia boleh attract orang punya perhatian. Dia macam orang teruja nak tahu pasal cerita. Budak-budak ke, orang besar ke, bila kita dengar cerita tu kita macam hanyut dengan cerita tu. Allah cerita banyak. Nabi Musa dia ada cebisan dalam surah ni, cerita bahagian ni. Cerita Nabi je macam banyak. Pelbagai version cerita Nabi. Dengan azab dengan kaum dia. Ada cerita berkaitan dengan haiwan dalam Quran. Ada ulama tu dia al-hayawan fil Quran. Dia kumpul kisah-kisah haiwan dalam Quran semua, dia hurai lebih dalam dan lebih mantap lagi berkaitan dengan kisah-kisah haiwan dalam Quran. Jadi pelbagai ayat-ayat yang ada di dalam tu. Cumanya saya bagi tahu dekat tuan-tuan, 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran ini pernah Nabi bangun satu hari di waktu malam. Kira ayat 190 sampai 200 lah. Nabi bangun waktu malam, Nabi pergi dekat luar, Nabi keluar balik masuk dalam rumah. Nabi kata, kecelakaan bagi orang yang tak memikirkan. Nabi cakap macam tu. Sahabat kata, fikir apa? Kemudian Nabi baca ayat tu daripada ayat 190 sampai 200. Ayat last tu, ayat tu menjadi sunnah kepada kita. Apabila kita bangun qiyam di waktu malam, kita baca ayat tu. Bila nak baca? Kalau tuan-tuan mai qiyam mulai 10 malam terakhir, kita mai awal, kita dah semayang 2 rakaat tahajud ringkas, tunggu Tok Imam nak mai. Sementara Tok Imam nak mai, tuan-tuan buka ayat 190 sampai 120, ayat surah nama dia adalah surah Ali Imran, kita baca. Bagus ayat tu. Sebab apa? Ayat tu ada sebut, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Pada ciptaan langit dan bumi itu ada pengajaran atau hikmah yang besar pada orang yang mahu berfikir. Malam-malam tengok keindahan bintang, bulan, cantik Allah buat. Semua benda tu kalau orang tak fikir tentang kehebatannya Allah, maka orang tu rugi besar dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 surah tu yang kita nak tadabbur pada pagi ini. Jadi tujuan kita tadabbur ni maknanya apa? Nanti bila tuan-tuan baca surah Al-Baqarah, kita akan jumpa kisah ni. Hala, ada cerita Talut dan Jalut. Hala, cerita Nabi Ibrahim potong 4 ekor burung letak di tu, ustaz cerita itu. Hala, Nabi Uzair. Hala, cerita semua cerita-cerita tu kita akan demai. Sebab kita ada 7 kisah yang menarik dalam surah Ali Imran. Jadi saya rasa sebagai sebagai panduan pada kita tu, kita jadikanlah 2 surah ni sebagai surah yang kita selalu baca dalam seharian dalam kehidupan kita. Maksudnya dah khatam, baca lagi, dah khatam, baca lagi, dah khatam, baca lagi. Moga Allah akan beri pada kita kekuatan untuk tadabbur surah-surah pada minggu-minggu dan pada siri-siri akan datang nanti, insya-Allah. Baik, kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.